Satu meja 4 orang. Umpama kan ni boleh lah 5. Satu meja 4 orang. Yang kat rumah satu meja 1 orang kan. Okay. Jadi saya akan share yang sebenarnya boleh didapati di campsite lah. Dekat campsite ada. Dia punya prosedur apa yang akan kita buat pada hari ini. Sekejap, baru nak buka. Okey. Site. Semen. Bahan. Malih. Okey. Saya akan share, kalau nampak beritahu. Tapi tak apa, boleh tengok situ kan. Nampak tak nampak. Experiment 6. Sekejap ya. Akan sharekan. Okey. Besar sikit. Alright. Okey ya. Kita share sekejap. Nampak tak? Alright, kat rumah nampak? Kat sini dia orang nampak. Hello, kat rumah. Alicia tu kat sini kat rumah. Oh sini. Syafira. Kat rumah. Ha, Syafira, nampak tak Syafira? Nampak sir. Nampak. Okay, Syafira sudah nampak. Okay. At the end of this lesson, students should be able to prepare natural pH indicator. Kita akan buat pH indicator daripada plant lah. Seperti yang kita bincang minggu lepas, menggunakan red cabbage dengan bunga telang tu kan. And then determine the pH of household product. Household product ialah, kalau kamu tengok situ ada ubat gigi, ada cuka, ada sabun kan. Kat situ pun ada. Jadi bolehlah gunakan di household product lah. And then perform acid base reaction yang juga daripada household product kita. Dan acid base ni mestilah satu acid, satu base, kita akan tindak balaskan dia. Dan di sini kita akan gunakan sodium bicarbonate tu ataupun baking soda yang kat rumah. Saya percaya kat rumah semua ada lah. Kecuali kalau rumah dia dapur tak berasap. Tak ada lah. Dan vinegar. Allah, dia jadi besar lah dah. Saya nak bagi dia kecil ni. Yo. Apa ni? Sekejap. Apa jadi besar ni? Sekarang dia jadi besar sungguh. Share sekali, ambil buat kat share. Sekejap, tempat lain. Okey. Jangan apa ni? Terfokus. Okey. Alright, besarkan sikit. Okey. Nampak? Allah. Dia jadi besar sangat. Okey, macam ni boleh. Okey, kemudian ada introduction kat sini. Introduction, what is pH? pH is a measure of acidity or basicity of a solution. Kita akan check pH secara am, ialah pH apa dia? Ialah negative logarithm of hydrogen ion concentration.
negative log H+, dia ada pH. Nanti kamu akan belajar ada POH, negative log concentration of hydroxide ion. Jadi selalu kita akan guna ialah pH lah. pH scale daripada 0 sampai 14. Tu hampa semua dah belajar kan. 7 neutral, bawah pada 7 beresid, atas pada 7 berbase ataupun beralkali lah. Okay. There are two methods to determine pH in the laboratory. Seperti yang saya sebut hari tu, kita ada pH paper, kita ada pH meter, kan? Ada pH paper, ada pH meter. Hari tu dah terang lah. Dan indikator ialah acid ataupun base. Indikator dia ialah weak organic acid ataupun weak organic base yang dia ada color. Itu digunakan dan dia akan berubah color berdasarkan pH of solution. Kalau keadaan berasid, dia color dia lain. Keadaan berbase, dia color dia lain. Ini kita akan gunakan sebagai indikator, okay? Dan hari ini kita akan guna red cabbage dan butterfly pea flower tu ataupun bunga telang. Dan di makmal ni kita ada kedua-duanya. Nanti kamu akan pecah pada dua kumpulan. Satu guna bunga telang, satu guna red cabbage. Tapi satu grup ada 2 orang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hampir 3 lah. Jadi kita akan ada 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Ada 8 grup. 4 grup akan buat red cabbage. 4 grup akan buat bunga telang lah ataupun butterfly pea flower. Kalau yang dekat rumah apa yang ada lah. Kalau hampa ada red cabbage, hampa guna red cabbage. Alright. Lepas tu apa? Bla 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 bla. Okey, kita akan gunakan ini untuk check kita dia apa ni pH of household product. Dan kita dah ada kat sini, boleh tengok situ. pH chart untuk butterfly pea flower yang source-nya daripada Nyi Mekar Saptarini. Ni mungkin apa daripada Indonesia lah ni. Dia buat apa ni? Dia buat uji kaji dan dia simpan dia punya pH color dia. Kalau pH 1, kalau kita guna butterfly pea flower, pH 1 dia color macam tu. Kalau dia ungu macam tu lah. Ada 3 jenis ungu kat situ. pH 1 lain, 2 lain, 3 lain. Masuk pH 4 dia dah jadi warna biru kan. 4 sampai 8 tu ada 5 jenis biru. Nanti hampa tengoklah sampai biru mata hitamku kan. Hampa nak check dia punya color tu. Kemudian kita ada satu lagi sumber daripada Nur Faizah Syahirah. Itu pun daripada butterfly pea flower juga. Color dia lebih kelam kan, lebih sukar untuk ni kan. Dan untuk red cabbage ni dia daripada sumbernya daripada www.compoundcam.com 2017 semua tu lah. Itulah color yang ada yang boleh kamu buat rujukan nanti apabila kamu buat amali. Okay? Ada tak yang print macam ni? Color-color ni ada print tak? Dekat co-op tak ada. Okay, nanti bila kamu buat amali kamu kena bandingkan dengan sini. Jadi saya akan onkan yang ni lah. Kamu boleh, sebab kalau nak pakai handphone kamu terlampau kecil. Memang tak nampak lah. Nanti boleh cek sini. Alright. Jadi macam mana nak buat dia? Mari kita lihat. Okay. Apparatus, inilah apparatus untuk di rumah lah. Kalau di sini kami ada measuring cylinder, kami ada beaker kecil kan. Macam-macam kami ada lah. Tapi sebab kat rumah kamu kena ada disposal transparent plastic cup yang transparent. Kalau tak ada yang apa ni yang clear punya cawan pun boleh lah pakai kan. Boleh lah pakai. Janji dia transparent lah. Kena ada pisau, kami tak perlukan pisau, tak perlukan itu semua. Shrink 5ml, shrink 10ml, kat sini kami tak pakai. Kat sini kami pakai measuring cylinder, okay? Pakai measuring cylinder. Measuring spoon or teaspoon semua tu,
Strainer kita tak payah pakai, penapis-penapis tak payah pakai lah. Nanti kita tuang macam tu je. Okay. Kemudian material red cabbage ataupun butterfly pea flower, okay. Water. Kat sini kami akan pakai distilled water. Kalau dekat rumah, hampa kena pakai air bertapis. Kuku ke, apa lagi? Kowe ke, kan? Kena pakai ayat tu lah. Jangan pakai ayat pipe lah. Ayat pipe, dia ada macam-macam dalam tu kan. Ada apa dalam ayat pipe? Dalam ayat pipe tak tahu. Ada apa dalam ayat pipe, ada apa? Ada klorin, tu ya tahu tu. Dan mineral-mineral yang lain lah kan. Dia ada pasir dalam tu kan. Dia bukan tapis habis kan. Ada apa, kelebok. Tak ada. Okay. Kemudian shampoo saya pasti adalah kat rumah lah. Vinegar, cuka kat rumah tu, cuka makan tu. Ubat gigi, toothpaste mesti ada punya. Laundry detergent. Basuh baju punya sabun lah. Dengan sodium, bicarbonate ataupun baking soda. Yang ini kalau kat rumah tak berasak, tak ada. Sodium bicarbonate ni. Kalau rumah dia memang duk masak, ada sodium bicarbonate ni. Okay. Kalau tak ada, pergi belilah. Okay. Kemudian, kalau tak mau pakai, kalau tak ada transparent plastic cup, boleh ganti dengan watercolor palette tu yang watercolor yang ada lubang-lubang kecil tu kan. Tapi amount of use should be scaled down. Sebab dia kecil ya, dia punya tempat dia. Kalau nanti kita akan guna 10 mil, nanti dia guna sikit. Jadi, hampa kena buat kiraan lah pula. Okay. Mari kita lihat. Ni dah. Prosedur A. Preparation of natural pH indicator. Paling mudah. Macam mana nak buat? Okay. Cut into small pieces about 1 cup ataupun 250 ml of red cabbage ataupun butterfly pea flower. Butterfly pea flower tak payah potong lah, dia memang dah lembut dah. Kita boleh guna directly lah. Kat belakang tu ada nampak tu, ada lesung dan alu. Nanti hampa tenyeh lah bawah itu. Tenyeh sikit, nanti boleh, dia akan larut dengan lebih bagus lah. Nanti kamu akan guna tu lah. Dekat rumah boleh juga guna ni, lesung batu tu kan, lesung giling tak apa kan. Bagi dia lagi cepat keluar. Kita mau dia keluar dia punya colour tu. And then transfer the red cabbage ataupun butterfly flower into a bowl dalam mangkuk yang tak berayun kan. Dalam sini kita akan guna beaker lah. Kita akan guna beaker. Boil some water. Okay, ayat panas kita sudah tersedia tu. Kan boleh check. Tuang lah. Tuang. Lepas tu hampa kacau lah guna stirrer. Okay, guna stirrer sampai kita nak dia larut. Bukan larut, dia colour dia tu turun. Kalau kat rumah pakai sudu lah. Stirrer tak ada kan kat rumah. Jadi boleh pakai sudu. Okay. Gunalah apa yang ada kat rumah. Okay. Stir the mixture for 2 minutes until the water become intensely coloured. Sampai betul-betul pekat dengan colour dia. Lepas tu kita biar dia 15 ke 20 minit, bagi dia sejuk lah. Filter. Ni filter tak payahlah pakai penapis, hampa tuang macam tu kan, boleh dapat. Boleh dapat lah. Okay. Dah siap kita punya natural pH indicator. Siap dah. Sekejap lah. Begitu mudah sekali. Okay. Kemudian nak test dia. Nak test dia pun mudah juga. Tadi dah siap kan? Jadi kita ada berapa ni? 5. Ada toothpaste, vinegar, laundry detergent, shampoo, sodium. Ataupun yang lain-lain daripada ni. Janji dia yang boleh didapati di rumah. Kalau kat sini kita ada, kat rumah kamu pilihlah apa yang kamu berkenan. Kan? Okay. Nak buat apa? Add, kamu ambil sikit. Kat sini dia kata 1 teaspoon. Dan pagi tadi kami dah buat amali. Kami pun buat feedback. Kalau ambil 1 teaspoon tu dia banyak sangat. Ambil 1/4 pun cukup. Ambil sikit je. Jangan ambil banyak sangat. Dah mencukupi. Okay. Kat sini dia kata 5 mil lah. 5 mil tu kalau
teaspoon tu dia lebih kurang 1. Jadi hamba ambil, kalau teaspoon tu ambil separuh pun cukup dah. Separuh pun cukup dah. Tak perlu banyak, sikit je. Okay, ambil sikit. Apa nanti saya akan tengok kamu ambil banyak mana. Okay. And then add 10 ml of water. Water ni maksud dia distilled water. Kat sini kita ada distilled water. Tu, belakang tu. Nanti kita tengok. 10 ml distilled water, pakai apa nak sukat dia? Dalam makmal pakai apa? Measuring cylinder, bagus. Jangan pakai burette pula. Sebab burette apa. Measuring cylinder cukup. Kat rumah pakai sering lah. Sebab sering dia ada sukatan dia kan. Kalau tak ada, cuba tengok ada tak adik demam. Adik demam tentu ada. Dia punya sering kan nak minum. Pakai tu kan. Kalau kamu demam tak dapat dah. Kalau pergi klinik dia bagi tablet. Jadi tak dapat dah. Jadi macam mana nak dapat dia? Kena tunggu adik demam. Ada jual yang ada jual ya. Okay, pakai 10 ml water into each disposal transparent plastic cup and stir the mixture. Okay, katakan kamu pilih ubat gigi kan. Ambil sikit ya, 1/4. Ataupun half pun boleh lah. Jangan banyak sangat. Lepas tu masuk 10 ml of distilled water, kacau. Lepas tu masukkan 10 ml of natural pH indicator yang kamu dah prepare di bahagian A tadi. Nak suka pakai apa? Measuring cylinder. Tu yang best di rumah mal. Kita ada measuring cylinder. Okay. Lepas tu kamu kena observe and compare the color of the solution. Kalau kamu guna bunga telang, tengoklah tadi. Kamu kena datang sini lah. Datang sini, bandingkan. Kalau kamu nak bagi nampak dia clear, kamu tadi kamu buah dalam beaker kecil, kamu tuang dia dalam tabung uji. Okay, kita ada tabung uji di sini. Kan? Dekat rumah tak ada. Kan? Kamu boleh buang atas tabung uji, lepas tu letak atas rak tabung uji pun kita ada kat bawah tu, nanti boleh ambil. Okay, lepas tu kita bandingkan kat sini. Okay, yang kat rumah, kamu kena bandingkan pakai laptop ke apa ke. Besar sikit. Kalau pakai handphone kecil sangat, nanti perbandingan tu jadi tak berapa nak tengok, tak berapa nak nampak. Okay, observe and compare the color of the solution. Jadi kamu tahu dia pH dia berapa. 1 ke, 2 ke, 3 berdasarkan pemerhatian yang kamu guna. Kalau kamu tak rabun warna. Kalau rabun warna, tanya jiran sebelah. Sebab ada yang rabun warna dia tak dapat beza tau. Merah dengan kuning dia tak tahu beza. Jadi kalau kamu rabun warna, tanya orang sebelah. Dia tengok semua rabun warna. Sudah. Jadi kamu kena tanya orang yang dapat membezakan lah color tu nak. Tapi saya pasti, kalau color yang dekat-dekat tu memang susah. Jadi kalau susah tu kamu agak-agak lah. Contoh macam pH 1 dengan 2 kan, color dia lebih kurang je. 1, 2, 3 tu lebih kurang je. Jadi main agak-agak lah. Observe and compare the color. Okay. Dah habis tu, siap lah. Repeat step 1 and 2 using another 2 household product. Makna dia, bahagian B ni, kamu test 3 saja. Kat situ ada banyak tau. Kamu pilih 3. Katakan kamu nak guna laundry detergent. Lepas tu satu lagi nak guna vinegar. Satu lagi nak guna apa tak lagi ada kan. Ubat gigi. Cukup. 3 cukup. Dia ada banyak, kamu ada pilihan. Pilih. Kalau boleh, setiap grup tak sama lah. Pilih lain, jadi tak berebut. Okay? Okay, habis. Senang kan? Okay, kemudian yang ketiga. Ya? Yang kat rumah faham ah? Tanya kat rumah. Kat rumah okey ya? Kat sini tak apa, depa tak betul, boleh tengok apa buat seorang-seorang. Habis penerangan ni saya akan tutup kita punya siaran langsung kita. Berbuatlah sendiri. Nak buat macam mana? Okey, yang ke C no. Okey, acid base reaction. Measure half teaspoon of sodium bicarbonate. Okay, half teaspoon of sodium bicarbonate and pour into a disposal. Okay, samalah, bubuh dalam bekas. Lepas tu bubuh 50 ml of water, stir until dia dissolve. Dia ni payah sikit nak dissolve. Kena kacau betul-betul lah sampai dia larut. Alright lah, nanti kamu buat yang tu. Lepas tu buat apa? Bubuhlah natural indicator sebanyak 5 ml. And then kita bandingkan dengan
chart tadi tu. Nak tahu dia punya pH of sodium bicarbonate. Okay. Kalau yang tadi tu kamu guna sodium bicarbonate, jadi bab C ni dah simpan siap-siap. Faham tak? Oh, tak faham. Jadi kalau tadi hampa tak buat sodium bicarbonate, kena buat lagi lah bahagian C ni. Ada faham? Jadi nak bagi cepat ni. Bahagian A tadi kamu guna sodium bicarbonate, kamu guna vinegar. Satu lagi pilih mana-mana. Oh, sudah faham. Okay, jadi simpan yang tu untuk bahagian C sebab dah dapat dah dia punya pH dia. Nanti tulis je. Itulah orang yang bijak kan. Okay. Lepas tu dah dapat untuk sodium bicarbonate, buat pula untuk vinegar. Nampak tak? Benda sama kan? Jadi kamu buat ini untuk bahagian A. Nanti untuk bahagian C simpan dah siap. Okey, ni dah tahu dah pH dia berapa. Okey, lepas tu okey, 4. Habis dah, 1, 2, 3 dah habis dah. Benda yang sebenarnya kamu ulangan daripada bahagian A. Okey, 4. By using a shrink kat rumah, kat sini guna apa? Measuring cylinder. Okey, bagus. Add sodium bicarbonate solution slowly into the vinegar. Okay, vinegar solution. And then yang tadi kamu dah prepare untuk sodium bicarbonate tadi, tuang ambil 2 ml saja. Ambil 2 ml, masuk dalam vinegar tadi. Kacau. Nanti dia akan bertindak panas lah. Sebab satu asid, satu base. Dia akan tukar color banding dia punya pH. Catat lah, tengok catat. Okay, catat. Every 2 ml. Lepas habis dah catat, bubuh lagi 2 ml. Banding lagi color. Buatlah begitu sampai 20 ml. Kat sini dah tulis 20 ml lah. Jadi kita lihat dia punya ni sikit data sheet dia lah. Okey, kita tengok yang mula-mula tadi, bahagian B. Catat yang ada adalah start daripada bahagian B. Kalau kamu red cabbage, bubuh yang red cabbage punya. Kalau yang kamu punya butterfly pea flower, bubuh yang bahagian butterfly pea flower. Salah satu, bukan dua-dua lah. Okay, kalau tadi kamu bubuh toothpaste, berapakah dia punya pH dia? Kamu tulis terus. Kalau dapat 2, tulis 2 lah. Ya ke, toothpaste 2. Toothpaste ni acid ke base lah? Takkan 2 loh. Okay. Bagus, pandai. Okay, nanti kamu dapat, kamu tulislah dia ni acid ke base ke neutral ke, boleh tulis kat belah satu lagi bahagian table dia belah situ kan. Okay, vinegar tadi saya dah beritahu, hampa nak cepat, pilihlah vinegar satu, yang satu lagi ikut suka. Nak laundry detergent ke apa ke, sebab bahagian C nanti kamu akan cepat boleh buat. Lepas tu boleh beli awal. Boleh awal. Okay, sodium bicarbonate. Saya cadangkan terus buat sodium bicarbonate untuk dapatkan dia punya pH dia. Nanti terus guna untuk bahagian C. Ni kalau siapa nak tambah, dia kat rumah dia tak ada shampoo, kat rumah dia tak ada ubat gigi, kan? Bolehlah guna household product yang lain. Kat rumah dia habis semua, tak ada apa. Apa dia nak guna kan? Dia pergi cari-cari, dia jumpa benda lain. Okey, bubuh lah. Household product 1. Kalau macam kat situ, dia pakai benda yang lain ialah tu yang depan warna hijau tu apa. Tu depan meja hamba tu, tengok benda ni. Basuh tangan tu kan. Guna ni pun boleh. Guna apa? Hand sanitizer pun boleh. Kalau nak tambah lah. Apa barang, guna shampoo pun tak mau. Nak guna hand sanitizer, boleh. Boleh lah guna, ganti household product yang lain. Okay, ini bahagian B. Bahagian C ni. Okay, tengok bahagian C ni. Bahagian C ni, nampak tak? Kalau tadi kamu dah guna sodium bicarbonate, kamu terus saja isi kat sini dengan pH dia. Bahagian A dah ada, terus isi kat sini. Kan tadi dah isi kan? Dah isi pula dah buat kan? Isi. Jadi senang. Itu adalah orang yang bijak. Okey, bagus. Kemudian di sini, okey. Dia ada dua, satu red cabbage, satu lagi ialah butterfly pea flower. Kalau kamu menggunakan red cabbage, okey, nampak bawah ni. Dia tulis volume of sodium bicarbonate added ml kan? pH dia nampak ada kosong. Kosong itu ialah belum tambah sodium bicarbonate. That means pH of vinegar yang tadi dah isi kat atas ni.
Ya Allah, mudah sungguh. Kat sini. Ni, dah isi kat sini tadi. Vinegar. Kan tadi kamu dah buat kan? Malahan ini daripada bahagian B. B, C. C1. Sekali masuk. Sekali buat. Terap, 3 masuk. Bijak sungguh. Okay. Okay, dari sini yang kat kosong ni. Kosong ni belum masuk. 2. Bila kamu masuk 2, kacau sampai keluar dia punya gas-gas semua. Habis gas, and then banding dengan catak, isi kat sini. Isi 4 pula, isi 6 sampai habis 20. Jadi kita ada series of pH. Bila kamu masuk, ini adalah seperti kamu buat titration. Titration kan, masuk sikit, pH dia akan berubah kan. Akan berubah. Sampailah pH dia jadi berapa. Okay. Let's say, sebab tadi saya ada yang dia buat amali, dia ambil sodium karbonat tu dia ambil sikit sangat. Masa tu sodium karbonat dia habis. Dah habis. Dia tinggal sikit-sikit dia ambil. Jadi bila dia tambah kan, dia punya pH dia tak lebih sampai ke 6 je. Dia punya colour dah tak boleh berubah dah. That's mean sodium bicarbonate tu dia menjadi limiting reactant tau. Faham tak ni? Belajar kan limiting reactant kan? Belajar. Dia sebab dia guna sikit sangat tadi sebab masa tu habis. Lepas tu baru nak minta daripada bantu makmal. Okey, jadi orang lain semua dapat. Orang lain semua dapat 6 jadi 10 sampai ke 12 pH kan. Itu maklumat lah. Okey, itu saja. Sebelum tu, last kali ialah apa yang kamu kena buat. Jawab soalan ni. What is the reaction occur between vinegar and sodium bicarbonate? Reaction tu dipanggil apa? Takkan tak tahu. Acid base. Okey, bagus. Acid base reaction lah kan. Yang dia ada nama khas dia. Nama khas dia apa? New. Oh, bukan new world order. New neutralization lah. Okay, neutralization. What is the gas evolved during the reaction? Apa dah gas yang evolve? Yang keluar? Saya nak tunjuk kejap ya. Saya nak, okey. Ni nampak? Saya tunjuk belakang ni. Nampak belakang ni ya? Bila lagi orang belakang boleh nampak, orang depan boleh nampak. Okey, macam ni. Ini vinegar, formula vinegar lah. Iaitu, ni aqueous lah. Ini adalah vinegar. Hello. Ya. Dia buat besar sikit. Wah, ayah. Tak clear lah. Boleh lah. Yang kat rumah nampak tak? Nampak huruf apa tu? Halo? Yang kat rumah nampak apa? Kan? Nampak apa kan? C. Nampak apa? Yang kat rumah nampak apa? Tak nampak huruf C. Huruf C, okey. Jenuh aku tulis ni. Apa dah saya tulis kat sini? Ingat nak pakai ni kan, tak clear lah. Kena pakai, okey saya pakai ni ya. Sekejap ya. This one. Okay. Lah, kena buka ni dulu pula. Malas buka ni. Ya, saya buka ni dulu. Benda tu malas buka. Okay. Sekejap ya. Alright.
Saya share screen-nya. Boleh. Okey, kalau nampak bagi tahu. Nampak tak? Nampak apa? Hijau. Betul. Okey, yang dekat rumah nampak kan hijau? Nampak hijau ah? Okey. Jadi vinegar ni dia punya formula dia macam ni, CH3 COOH. Ada bunyi hangpa buka ni. Okey, ni formula dia salin ah. Ini adalah vinegar ataupun acetic acid lah, nama saintifik acetic acid ataupun ethanoic acid. Ethanoic acid. Okay, vinegar CH3 COOH. Sodium bicarbonate NaHCO3. Okay, ini adalah sodium bicarbonate. Bicarbonate. Okay, apabila dia bertindak balas, yang atas cakap wow. Jadi macam tu pula. Saya nak buat benda lain. Turun sikit sebab orang sana dia terlindung nanti. Okey, bila tindak balas jadi apa? Acid base jadi apa? Ingat tak acid base jadi apa? Garam ah. Garam apa yang jadi? CH3 COO Na. Okey, ni aqueous lah. Iaitu dia macam ni tau. Dia ambil yang ni CH3COOO ni dengan Na. Okey nah? CH3COONA kamu gabung jadi garam lah. Lepas tu yang balance ni, nampak yang balance ni? Yang balance ni kan ada H kat sini kan? Ni nampak ni ada H dengan CO3 kan? Ni jadi apa? H2O dan bagus. Ni H2O liquid dan H2O dan air pula. H2O tu air lah. H2O dan CO2 gas kan? Dia kata kat situ ada gas keluar tau. Nanti bila kamu campur, kamu akan dapat ada gas. Okay, sekarang kita balance lah. Kita dapati CH3COO sama, H ada 2 sini, ni pun ada 2. O sini ada 3, ni pun ada 3, C ada 1. Okey, dah balance. Ni dah balance. Inilah persamaan yang dah balance lah. Yang dah balance. Okey. Inilah persamaan acid base household. Daripada weak acid, ini weak acid tau. Dengan ni ialah weak base. Dua-dua weak. Alright. Ini persamaan. Kemudian ke sini balik. Mana tadi? Okay, nampak tak ni? Tak pasti kena check balik. Saya share yang mana ni. Okay, jadi kena share lain. Share yang ni balik. Belum ni? Tak dah lagi. Okay. Alright. Jadi itulah equation dia. Equation dia yang tu. Based on your observation, what happened to the pH value vinegar when sodium bicarbonate is added? Explain. Yang ni, secara kalau kamu tengok vinegar dia apa? Acid. Bila tambah, keasidan dia makin kurang kan makin banyak? Makin kurang kan? Dia akan sebab base makin banyak. Base tu kita tambah, dia makin sikit-sikit tau. Akhirnya, dia pH dia akan meningkat ke tak? Jadi kamu kena tahu dalam kepala. Okay. Kalau katakan start dengan, let's say lah, ni tak tahu lagi, yang beberapa Mali baru tahu. Katakan vinegar kamu dia pH dia 2. Bila kamu tambah, nanti dia akan meningkat tau. Perlahan-lahan. Mungkin dia akan naik 3. Tambah lagi dia naik 4. Sampai akhirnya, kalau kita punya
sodium bicarbonate kita itu lebih, dia akan sampai 7 dan dia akan nanti naik 8, naik 9 dan seterusnya lah. Dia sebiji macam titration tu lah. Macam titration. Okay? Jadi itu kamu kena explain lah. Based on observation, what happened to the pH? Increases. Lepas tu dia sudah explain. Baru lagi dah tambah, mesti bertindak balas. ACB akan bertindak balas. Mula-mula pasal apa dia bertambah? Sebab amount of sodium bicarbonate tu dia sikit. Dia adalah limiting reactant. Dia akan completely consume. Dia dah belajar masa apa? Masa chapter 2 kan. Kan dia habis. Okey. Apabila dia habis, amount of acid akan berkurang. That means dia pH dia akan meningkat. Sampai nanti dia sampai pH dia 7, itu kita panggil apa? Itu kita panggil dia dia mencapai apa yang dipanggil sama-sama habis. Dia ada nama dia. Apa nama dia? Nama dia dua-dua habis tu. Dua-dua habis. Acid habis, base habis. Oh, equilibrium. Equivalent point. Dia sampai equivalent point lah. Itu bila dia pH 7. And then nanti base akan lebih. Betul tak? Nanti dia pH dia akan lebih daripada 7 lah. Okey, itu cerita dia. Kemudian what will happen to the pH of sodium bicarbonate if vinegar is added to it? Ni dia, kalau terbalik pula. Kalau kita jadikan sodium bicarbonate, lepas tu kita masukkan vinegar pula. Dia akan jadi sebaliknya, betul tak? Daripada pH yang let's say 14 lah katakan. Dia nanti akan turun dengan pH dia kan. Dia akan sebaliknya. Predict what will happen if you blow into some red cabbage indicator using a straw. Buih pula kan. Tak ada kerja. Jadi bila kamu hembus, sebenarnya kamu menghasilkan carbon dioxide. Carbon dioxide itu apa? Gas lah. Adakah carbon dioxide dia akan bertindak balas dengan apa ni? Red cabbage. Nanti kamu akan check tau red cabbage ni dia apa. Sama ada dia beresid ataupun tak. Kan? Nanti kamu akan check, jadi kamu tahu. Dan kamu boleh tulis lah ni persamaan dia. Okey, habis lah kot. Jadi setakat ni dulu. Jadi yang di rumah kamu buat sendiri. Dia punya ni kan, kamu boleh print. Kat rumah tak payah print lah. Dekat sini hampa kena print lah. Kena print. Yang dekat sini saya nak kamu hantar yang physical. Kamu print nanti, tulis atas tu, boleh contiang, boleh apa semua kan. Yang dekat rumah kamu hantar. Ni dah ada semua sini, print saja yang dekat rumah. Kemudian macam yang ni dah tahu dia pH dia berapa, disokong dengan gambar lah. Kamu ambil gambar cukup. Kamu ambil gambar dia punya colour dia. Kamu tulis kat situ itu apa. Colour toothpaste ke apa kan. Kemudian bandingkan. Okey, itu saja. Jadi saya akan stop perbincangan sini sebab kami dah nak buat amali. Okey, kami nak buat amali di sini. Okey, sekian. Thank you, sir. Istilah kehadiran tak tulis lagi ya? Ya Allah. Saya tulis lagi kehadiran tadi. Oh dah. Sampai lupa. Okey, jadi yang kat rumah boleh membuat amali di rumah. Yang dekat sini kami akan buat amali. Okey, yang kat sini boleh pakai lab coat. Okey, boleh pakai lab coat. Kita akan buat amali sekarang. Biar ambil. Thank you, sir. Saya nak stop. Mana ni? Okey. Saya akan stop recording.